Okey, dan di talian ketika ini kita ingin mengetahui apa pendirian pekerja-pekerja hotel dan restoran mengenai isu caj perkhidmatan. Dan di talian ialah Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Hotel, Bar dan Restoran, Saudara Rusli Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum, Saudara Rusli. Waalaikumsalam. Okey, kita ingin mengetahui pendirian kesatuan berhubung cadangan memansuhkan caj perkhidmatan. Belum. Saudara Rusli? Kita menghadapi sikit masalah komunikasi di sini. Dan di bilik berita ketika ini kita mempunyai seorang lagi ahli panel di mana sedikit sebanyak kita dapat merungkai melalui perspektif pelancongan untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana reaksi mereka dan adakah ia baik untuk industri atau bagaimana untuk mencari keseimbangan. Penggiat dalam industri pelancongan tempatan mungkin mempunyai pandangannya tersendiri mengenai caj perkhidmatan. Dan sudah pun bersedia di bilik berita ketika ini ialah Presiden Persatuan Penulis Pelancongan Malaysia Azli, Saudara Azli Halim. Assalamualaikum Saudara Azli, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 745. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melihat pendirian persatuan dalam isu caj perkhidmatan ini. Ada yang mengatakan ia baik untuk industri maupun pengguna. Mungkin persatuan mempunyai pandangan sendiri atau bagaimana? Ya, bagi kita mempunyai pandangan yang berbagai. Sebab apa? Kita kena memikirkan kepentingan pengguna dan dalam masa yang sama kita perlu juga memikirkan daripada perspektif kepentingan kepada industri pelancongan, iaitu hotel dan pengusaha-pengusaha restoran ni. Dan kalau kita tengok di sini, servis charge 10% ni sebenarnya dah lama dikutip oleh pihak hotel, dan sebelum ini pun mereka mengenakan charge 10%. Tetapi sejak pengenalan cukai GST ini, penambahan 6% tu, baru timbul yang mana masyarakat sedar bahawa cukai servis charges 10% tu tidak diberikan kepada kerajaan, malah dikutip oleh hotel ataupun restoran. Jadi di sini baru timbul bahawanya cukai service charges tu sebenarnya tidak sepatutnya dikutip, sebab apa 6% cukai GST tu sudah memadai. Tetapi baru-baru ni KPDNK telah mengeluarkan arahan bahawa restoran ataupun hotel tidak dibenarkan untuk mengutip 10% cukai service charges tu. Charge perkhidmatan. Dan ini telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Buat apa nak perlu bayar lagi 6% and then nak perlu bayar lagi 10%, sedangkan mereka melihat bahawa yang 10% tu kerajaan dah kutip. Jadi kita tidak mahu bahawa kekeliruan ini semakin menjadikan masyarakat keliru. Dan kalau kita tengok cukai 10% tu sebenarnya kita boleh absorbkan di dalam bil ataupun resit-resit tersebut. Ya. Okey, mungkin kita boleh dengar daripada Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Hotel, Bar dan Restoran. Kita akan cuba dapatkan beliau kembali, iaitu Saudara Rusli Effendi. Mungkin sudah pun bersedia di talian? Saudara Rusli? Ya, saya. Okey, kita nak tahu pendirian kesatuan terlebih dahulu mengenai cadangan memansuhkan caj perkhidmatan ini. Okey, kita menolak untuk mansuhkan caj perkhidmatan. Tujuan asal caj perkhidmatan ni adalah menggantikan tipping. Dan tipping ni bermula tahun 60-an. Bila tipping hanya melibatkan pekerja-pekerja supervisors dan tidak kepada pekerja-pekerja di dalam seperti kitchen, housekeeping dan yang lain. Apabila servis charge diperkenalkan oleh kesatuan dan juga majikan, di mana mereka mengutip masuk dalam satu tabung dan akhirnya akan dibagi sama rata mengikut perjanjian bersama. Okey. Perjanjian bersama, mengikut perjanjian bersama. Okay. Kami mempunyai hampir 30 tahun sigi antara hotel dengan kesatuan. Okey, tujuan servis charge ini pun adalah salah satu untuk menyambangi gaji pekerja hotel yang rendah. Kerana gaji kami, kumpulan pekerja hotel adalah 185 dan bergantung sepenuhnya kepada servis charge. Anda kata kalau servis charge ni dikeluarkan, bermakna pekerja hotel yang gaji RM350 tak mampu untuk tak mampu untuk menampung keluarga mereka lah. Okey, maknanya
mana adalah asas kepada permasalahan ini adalah kesatuan mempertahankan caj perkhidmatan kerana caj perkhidmatan ini penting kerana gaji pekerja-pekerja adalah rendah. Memang diwujudkan begitu rendah kerana gaji terakhir pekerja hotel adalah lebih 55 tahun ya. Pada paras 185 dan ditambah melalui service point. Dan ini termasuk pun dalam contract of service di mana contract of service itu mengatakan kalau kita masuk dalam hotel kita ada gaji dan mata service point. Service point ni adalah unik lah. Dia kutip berdasarkan kepada pelanggan yang datang ke hotel. Kat situ dikutip untuk sebulan dan kemudian diakhirkan kepada pekerja-pekerja di bawah skop perjanjian bersama. Okey, Saudara Azli, mungkin melihat kepada reaksi Saudara Azli dalam konteks ini, apakah pandangan Saudara Azli kepada yang telah pun dinyatakan oleh Saudara Rusli seketika tadi? Kita tak mempertikaikan hotel mengutip 10% tu untuk diagihkan kepada staf-staf dia. So apa yang kita pertikaikan sekarang ni adalah sejauh mana ketulusan pihak hotel tu apabila dia mengutip sejumlah 10% tu, bagaimana dia menyalurkan balik kutipan tu kepada staf dia secara telus, adil dan saksama. Sebab kalau betul-betul dia ada perjanjian bersama tu, pihak kesatuan hotel ataupun pekerja hotel boleh menyimak akaun pihak pengurusan hotel sejauh mana kutipan tersebut. Tapi adakah pihak pekerja dibenarkan untuk menyimak akaun tersebut? Yang ini kita akan kena perhalusi. Dan sekiranya pihak hotel perlu mengenakan cas 10% tu juga, kita kena juga memberikan satu perkhidmatan yang terbaik. Sebab 10% itu adalah satu tipping, seperti yang mana saudara tadi cakap, tipping ni atas rasa puas hati terhadap servis yang diberikan oleh pengusaha tu. Kalau servis tak bagus, servis lambat, servis yang tak sempurna, pengguna ataupun pelancong akan rasa tak berbaloi untuk membayar. Dan ini sebenarnya kita harus perhalusinya semula. Okey. Kalau dalam perkara sebegini mungkin kita terus tanya kepada Saudara Rusli, sekiranya kerajaan memutuskan untuk batal caj perkhidmatan, mungkin apa langkah seterusnya bagi pihak kesatuan? Sebenarnya kalau bila dibatalkan, bermakna jadi konstruksi dismissal. Bermakna perberhentian kerja secara terancang lah. Kerana apabila diberhentikan, dimasukkan service charge, bermakna bercanggah dengan kontrak of service. Dan perjanjian bersama pun bercanggah. Jadi akan jadi perberhentian kerja terancang. Okey, berbalik pada keterusan kutipan tu, dalam perjanjian bersama ada artikel mengatakan pihak hotel harus hantar pada kesatuan setiap di 14 hari bulan kutipan service charge tu, berapa jumlah dia dan berapa agihan dia, memang terus di dalam perjanjian bersama itu. Tak ada timbul mengatakan ada perlibat tidak. Saudara Rusli, mungkin juga ada hotel yang tidak mengenakan caj perkhidmatan. Bagaimana hotel itu melaksanakan sistem berkenaan? Okey, sebenarnya ada hotel memilih untuk menyerap service charge ke dalam harga mereka. Jadi mereka akan menjual lebih daripada harga pasaran. Sebenarnya bila kita masukkan service charge, you kena tahu gaji pekerja hotel ni hampir 60% ke 70% bergantung pada service charge. Bila kerajaan hapuskan service charge, pengusaha akan menaikkan harga untuk menampung bayar pada pekerja ni. Dan saya tak langsung harga bilik, harga makanan akan jadi lebih tinggi daripada yang sedia ada lah. Dari yang sedia ada. Kerana untuk menampung gaji-gaji ni. Itu sebab bila you tengok service charge ni adalah satu terma antara pelanggan dengan pihak hotel. Apabila you masuk dalam hotel, dah jelas dinyatakan harga first 10, first 6. Ini dah sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an sehingga terkini. Dia jelas dengan harga first class. Tiada barang terlindung. Jadi apabila pelanggan masuk dalam restoran, bila mereka gunakan restoran itu, mereka dah
secara tak langsung wujud kontrak antara pelanggan dengan pengusaha hotel tersebut. Mereka tak boleh kata mereka tak nak bayar. Kerana bila mereka masuk dengan harga yang didatakan, maka mereka wujud kontrak antara pelanggan dengan pengusaha. Jadi apabila mereka mengatakan servis tak baik, itu adalah afterthought lah. Sepatutnya you bersedia, you masuk dalam tu, you mengatakan you sedia tak bayar. Okey, Saudara Rusli Effendi, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 745 dan soalan terakhir saya kepada Saudara Azli Halim dalam melihat adakah ia perlu penstrukturan semula skim gaji atau bagaimana untuk kita mencari penyelesaian. Kita umum tahu di peringkat kerajaan masih lagi dalam proses kajian dan pertemuan dengan pengusaha hotel dan restoran akan dijalankan dalam minggu ini. Mungkin input tersendiri Saudara Azli kepada pihak kerajaan dan pihak yang terlibat dalam perundingan yang akan datang. Ya, sebenarnya setiap problem atau masalah itu ada solution ya. Saya melihat di sini ada satu solution yang boleh kita perbincangkan ataupun perhalusi. Contohnya ada hotel yang tidak mengenakan charge service charges tu menggunakan konsep syariah compliant hotel, iaitu hotel yang patuh syariah, yang mana hotel berkenaan yang ada juga di Kuala Lumpur ni yang telah mengaplikasikan konsep tu, mereka tidak mengenakan service charges dan semua harga adalah net ataupun bersih ya. Tidak ada hidden cost itu dan ini. Dan mereka juga dalam sebagai hotel yang patuh syariah ni, mereka mempunyai garis panduan bagaimana cara pelaksanaan sistem point atau service point tu, yang mana mereka mengenakan gaji minimum, dan sistem ini saya melihat pihak kerajaan ataupun pihak berkenaan patut perhalusi, dan ada beberapa hotel yang mungkin kita boleh jadikan contoh untuk dijadikan panduan. Yang mana hotel yang saya pernah pergi sebelum ni di PMB Derby Park, mereka tidak mengenakan service charges tetapi mengenakan harga net. Kenapa hotel ni boleh buat sedangkan hotel lain tidak boleh buat? Jadi itu pihak kerajaan ataupun pihak berkenaan patut mengkaji cara pelaksanaan itu. Dan berdasarkan kepada apa yang diperkatakan oleh Saudara Rusli seketika tadi, 60% hingga 70% ia bergantung kepada charge perkhidmatan itu sendiri sebagai untuk menjana keuntungan hotel. Ya, betul. Tetapi dengan cara pelaksanaan yang telah diamalkan oleh hotel berkenaan, yang hotel PM itu, saya melihat mereka still lagi boleh survive. Mereka masih lagi boleh menjana keuntungan seperti hotel-hotel lain. Jadi saya kira di sini bukan masalah service charges tu yang menjadi penghalang kepada hotel itu untuk berjaya ataupun untung ataupun rugi, tetapi cara pelaksanaan tu perlu diperhalusi dan diperkemaskinikan balik, ya, agar semuanya dapat kita melihat secara telus, adil, dan masyarakat ataupun pengguna sendiri tidak tertipu dan hotel itu umumnya tidak akan rugi. Okey, Saudara Azli, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 745 dan pastinya kita akan terus merungkai isu berkenaan charge perkhidmatan ini dari masa ke masa kerana ia masih lagi di peringkat kajian dan perundingan di peringkat kerajaan serta pengusaha-pengusaha hotel serta restoran.